Halo, halo. Selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh bagi satu. Boleh bagi saya satu tak? Alright, thank you, thank you. Okay, terutama sekali saya nak ucapkan selamat datang ke kelas kami malam ini. Okay, sebelum ni saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Charlene, MC anda malam hari ini. So, welcome So sekarang kita ada 208 orang yang telah masuk ke kelas hari ini. So anda semua sangat-sangat awesome. So boleh saya tahu tak siapa yang first time join kelas kita hari ini? First time join product class kita. Boleh bagi saya satu ni. Siapa yang first time masuk product? Alright, thank you. Noro Amina. Okay. Sairo, Rohani, Mr. Ralph. Alright. Tahniah kepada anda semua kerana telah merebut peluang untuk join kelas kita hari ini. Sebab bukan senang tau kita nak jemput profesor untuk datang buat sharing. Okay, memang masa profesor memang sangat-sangat terhad. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, okay, saya ingin minta kerjasama anda semua. So 3 perkara ya. Tolong, okay, bila sepanjang kelas ni, tolong mutekan mic anda. Okay, kecuali bila nanti kalau ada soalan mungkin anda nak tanya profesor, baru anda on mic ya. Dan perkara kedua, tolong jangan conteng slide ya. Sebab speaker memang sangat nak ambil perlu concentration untuk buat presentation, so tolong jangan contengkan slide speaker ya. Dan yang perkara ketiga, kalau anda nak on kamera, tolong pastikan pakaian bersopan ya. Sebab nanti jangan ganggu yang kita punya penonton lain semua ya. Okey. Saya buat sikit perkenalan untuk perkenalkan speaker kita hari ini, Profesor Dr. Abdul Aziz. So, Profesor berasal dari Pasir Putih, Kelantan dan Profesor telah join Forever pada bulan November 2013. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, Profesor telah juga qualify 6 kali sebagai Eagle Manager walaupun beliau sangat sibuk dengan urusan klinik. Okay. Profesor Aziz adalah pakar diabetes dan ketua penyelidik bekam klinikal dan juga sebagai pensyarah pakar perubatan masyarakat Universiti Sains Malaysia, USM, Kubang Krian, Kelantan. Okay. Sekarang Profesor telah pun bersara dari berkhidmat di HUSM dan memberi pertumpuan sepenuhnya untuk berkhidmat pada masyarakat di klinik rawatan beliau di Kubang Krian, Kelantan. Okay. Tahniah juga kepada Profesor sebab telah mencapai CBM buat kali kedua dan F2D level 3 pada tahun 2020 dan juga complete Eagle Manager pada tahun 2021. Hanya dalam tempoh masa 5 bulan sahaja. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom kita bagi 9333 untuk welcome Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Charlene. Bagi tepukan yang paling gemuruh untuk Charlene yang telah menjadi MC pada hari ini. Sebelum saya mulakan, nak cek dulu macam mana suara clear tak? Clear. Kalau clear tulis 1. 1 clear. Alhamdulillah. Ya. Baik. Baik Jadi pada hari ini kita akan bercakap tentang satu tajuk yang cukup biasa kita dengar, iaitu berkenaan dengan gout. Gout ni ramai yang kena di kalangan, sama ada di kalangan FBO sendiri ataupun di kalangan suami FBO ataupun di kalangan isteri. Tapi biasanya orang lelaki lah kerana yang biasa. Jadi sebelum saya mulakan,
suka saya nak ingatkan bahawa gambar-gambar kalau ada yang ditunjukkan di sini gambar yang real, jadi tak boleh nak share pada orang lain. Dan claim kita tak nak ada. Wah, ini adalah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sebagai FBO sahaja. Jadi kita sesuatu produk ni pesanan daripada kementerian, kita tak boleh nak overclaim ya. Kita boleh cerita kebaikan produk. Ya, baik. Dan saya rasa di akhir sesi nanti bergantung kepada masa, kalau masa mengizinkan, kita akan buka untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanyakan soalan ya. Okey, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada Sifu yang telah memberi keizinan lah, yang membolehkan saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada hari ini. Okey. Jadi gout ni semua orang tahu. Cuba kita tengok gambar-gambar ni. Saya nak kongsikan, banyak sebenarnya orang berkongsikan berkenaan hidup merana kerana gout. Kini terlantar kepada bergantung pada isi untuk cari rezeki kan, sebab bila gout kaki sakit dan dia tak boleh buat kerja. Dan tengok yang ni, cara hidup punca gout, pengambilan sajian tinggi uric acid terutama antara makanan laut, punca utama serangan. Tengok jadi tengok kaki dia macam mana. Dan bukan setakat itu tau, gout ni bukan setakat bengkak, sakit sekali-sekala dekat sendi, kaki dan sebagainya. Tetapi yang penting sekali, gout ni adalah punca utama seseorang itu mengalami kerosakan buah pinggang. Kerosakan buah pinggang dan akhirnya kerosakan buah pinggang akhirnya akan menyebabkan mereka ni menjalani dialisis atau terpaksa mencuci darah dia menggunakan mesin. Dan apabila cuci darah menggunakan mesin ni, ini akan menjadi kehidupan yang sungguh berbeza. Maklumlah dia terpaksa pergi ke pusat dialisis 3 kali seminggu, duduk sana selama 4 jam dan baliknya lembik, tak boleh nak bekerja dah kerana banyak cecair yang dikeluarkan. Jadi itulah fenomena ataupun itulah yang berlaku kalau seseorang itu terkena gout dan masih lagi tidak menjaga kesihatan mereka. Tengok gambar yang ni pun gout penyakit lama dihidapi manusia. Jadi banyak pelbagai-bagai. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan ataupun pernah pergi ke pusat-pusat dialisis, tempat orang cuci buah pinggang, cuba tengok mereka yang menjalani dialisis yang umurnya tak sampai 40 tahun ataupun umurnya baru di awal 40-an. Cuba tanya dia, pasal apa berlakunya, pasal apa mereka ni terpaksa menjalani dialisis, rosak buah pinggang dan terpaksa menjalani. Majoriti boleh dikatakan separuh dari mereka ni adalah disebabkan oleh gout. Jadi itulah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan atau pasangan tuan-tuan dan puan-puan kena gout, kena berhati-hati. Jangan setakat sekali kena gout pergi ambil suntikan ataupun pergi ambil painkillers ataupun buat tahan sakit hilang macam tu. Sebab ni nanti 2-3 minggu pun dia datang lagi, 2-3 minggu datang lagi. Dan saya sebenarnya jumpa ramai orang yang kena gout ni, pasal datang ambil suntikan buat tahan sakit dan lama kelamaan akan menjadi mengalami rosak buah pinggang dan terpaksa cuci. Ini daripada Nurul. Nurul bakal abah dia pun terkena gout sehingga sampai pecah daripada Zurin Hamid pun macam tu, dia kongsi, ayah saya dan abang saya selalu ambil pil tahan sakit. Ini adalah dua benda lah. Satu, gout tu sendiri ia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Yang keduanya, pil tahan sakit tu sendiri, ubat tahan sakit tu sendiri juga akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Dan lagi satunya ialah
ubat yang dimakan untuk menurunkan uric acid pun boleh merupakan punca. Jadi tiga-tiga sekali. Ubat tahan sakit, ubat nak menurunkan uric acid itu sendiri dan juga gout itu sendiri. Jadi tiga-tiga ni boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang dan kita tahu kerosakan buah pinggang ni akan berakhir dengan dialisis. Jadi itulah yang kita nak tahu. Jadi apa dia gout? Kita nak tahu apa dia gout ni. Jadi gout ni ialah apa yang anda perlu tahu tentang gout. Cuba kita tengok gout. Ini yang dah teruk ni, yang kalau teruk macam ni biasanya dah tak lama lah hidupnya. Yang ni dia ke sini dia boleh pergi pada tangan, tapi yang biasanya adalah sendi-sendi kecil di bahagian kaki. Tengok sini contohnya ibu jari sini. Dan sendi-sendi sinilah dia jarang pergi pada sendi yang besar. Ini tangan dia memang ini merupakan kecacatan yang kekal. Tengok macam ni dan dia ni berlaku disebabkan uric acid tadi yang berkumpul tadi. Gout ialah sejenis penyakit akibat berlebihan asid urik di dalam badan. Asid urik adalah bahan kumuhan yang berasal daripada jenis protein yang dipanggil purin. Dia panggil purin dan pyrimidin. Nanti lepas ni saya akan tunjukkan macam mana dia ni berlaku. Jadi apa yang berlaku ialah cuba tengok sini. Ni. Apa itu gout lagi sekali ya. Gout ialah jenis penyakit akibat berlebihan asid urik. Jadi macam mana kita tahu? Biasanya orang tahunya bermula dengan sakit lah. Sakit sangat. Tiba-tiba kaki saya ini belum bengkak lagi. Kalau dah bengkak tu obvious lah. Tengok orang duduk sebatu dah nampak kan. Tapi yang belum lagi bengkak di kaki ni biasanya kita bermula dengan sakit. Disebabkan uric acid ni bila dia masuk dia berlebihan dalam badan, dia akan menjadi kristal. Kristal ni dia sebelum dia jadi bengkak macam tu, kristal ni dia bentuk panjang macam ni, bentuk panjang macam apa ni pensel macam tu, dia panjang macam tu dan dia ni boleh menyucuk tempat-tempat sendi tadi. Dia duduk dalam sendi dan dia menyucuk macam jarum begitu. Itulah yang menyebabkan sakit. Uric acid kristal disebabkan itu. Dan lama kelamaan dia menjadi bengkak dan menjadi keras. Jadi dia tak boleh nak buang, dia boleh nak potong, nak buang tak boleh sebab dia dah kristal dan menjadi darah daging seseorang itu. Jadi badan kita membuang bahan kuman ini melalui air kencing. Bagi pengidap gout, asid urik berlebihan tidak dibuang dan berkumpul dalam sendi. Pada masa dahulu, gout boleh menyebabkan kemudaratan kecacatan. Kini kemajuan dalam bidang perubatan, gout memang boleh dikawal, tetapi masih lagi ramai yang sebenarnya. Ia sering dihadapi oleh kaum lelaki dalam usia 30 hingga 60 tahun, jarang sekali kaum wanita sebelum putus. Okey. Jadi macam mana rupa dia orang kena gout ni? Apakah tanda-tanda dia? Cuba kita tengok sini tanda-tanda dia. Okey. Ini adalah tanda-tanda apabila seseorang itu mengidap gout, ya. Okey. Yang pertama kita tengok yang ni ya. Ambil ubat tahan sakit berlebihan, akibatnya akan merosakkan buah pinggang, merosakkan sendi kaki dan lutut. Tengok dan dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Kesakitan menyebabkan aktiviti harian terjejas, kerja harian terganggu, perlu kerap ambil MC. Ini boleh dikatakan, saya tengok ada seorang pesakit tu tiap-tiap minggu, boleh katakan setiap minggu ada je mas dia terpaksa ambil MC kerana sakit tak boleh nak pergi kerja. Dan lama-lama belum sampai umur 40 tahun pun dah rosak buah pinggang dan akhirnya kena dialisis. Kristal uric acid terendah dan rosakkan buah pinggang. Jadi itulah saya katakan kristal itu sendiri boleh menyebabkan rosak buah pinggang dan kristal uric acid inilah menyebabkan sakit kerana dia berbentuk macam jarum gitu dan dia menyucuk, teramat sakit. Dan dia ni boleh meningkatkan risiko sakit jantung. Jadi pastikan paras uric acid dalam badan berada pada tahap kurang daripada 400 mmol per liter. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu apabila sakit sendi, macam mana kita nak bezakan ianya penyakit gout ataupun penyakit-penyakit lain. Contohnya rheumatoid arthritis, sakit sendi, rheumatoid dan penyakit-penyakit sendi yang lain macam SLE dan sebagainya. Jadi yang penting sekali apabila sakit je sendi, kalau keras sangat sakit sendi,
yang pentinglah kena buat pemeriksaan darah. Buat pemeriksaan darah. Daripada pemeriksaan darah tu baru kita tahu, oh, uric acid tinggi. 450, 500, 600, 700. Itu adalah yang tinggi. Ya. Saya tak tahu gout ke, tapi berdenyut-denyut sangat bahagian tulang itu merah. Dia biasanya ada tanda-tanda inflammation sendi tersebut. Apa dia tanda inflammation? Satunya dia bengkak. Yang keduanya dia kalau kita nak rasa sesuatu tempat, badan kita nak rasa panas ke tak panas, tak boleh nak guna tapak tangan. Tapak tangan kita guna belakang tangan, dan kita letak tapak tangan belakang tapak tangan ni ke tempat yang kita nak tahu panas ke tak panas. Jadi kalau gout dia memang panas, kita letak itu di sendi di ibu jari kaki ni, dia akan panas. Jadi yang pertama bengkak, yang kedua panas, yang ketiganya dia ni akan warna dia merah, kemerahan, merah sangat. Dan apabila kita tekan, dia akan jadi sakit. Itu adalah tanda-tanda sakit ni gout. Kalau sakit sendi yang biasa, macam mana? Sakit sendi dia sakit sendi, tetapi bila kita letak tangan kita, belakang tapak tangan kita letak, dia tak panas. Dan dia tak warna dia tak merah. Jadi itu sakit sendi yang biasa, contoh rheumatoid ke ataupun sakit-sakit sendi disebabkan lanjut umur. Okey ya. Itu adalah tanda. Okey, sekarang ni ini agak saintifik lah, bukan saya nak suruh tuan-tuan ingat, tetapi sekadar nak tunjukkan apa yang sebenarnya yang dikatakan, macam mana dia ni berlaku. Okey, kita tahu, okey, ini adalah cara dia uric acid ni, dia boleh uric acid. Dari mana uric acid datang? Uric acid ni datang hasil daripada makanan yang kita makan. Contohnya kita ambil daging, kita ambil daging ayam, kita ambil jenis-jenis kacang yang mana tinggi amino acid dia. Purin dan pyrimidin dia panggil. Jadi uric acid ni hasil daripada makanan lah. Dan juga dan dia ni dimetaboliskan daripada dua tempat, iaitu di dalam inilah dia usus dan sebagainya di hati, di hati. Jadi 60% dimetabolize dan dia dikeluarkan melalui dua cara, iaitu melalui buah pinggang dan sebahagiannya melalui masa buang air besar. Sebahagian besarnya, 70% adalah melalui buah pinggang, 30%-nya melalui usus. Jadi apa yang berlaku ialah di sini, kita tengok diagram sini ya. Dia sepatutnya dikeluarkan melalui buah pinggang ya, melalui buah pinggang. Jadi apa yang berlaku ialah kalau seseorang itu telah mengalami kerosakan buah pinggang, tentunya dia tak boleh dikeluarkan dan dia ni akan menjadi tinggi di dalam badan kita, di dalam darah kita. Ya. Okey. Jadi cuba kita ada beberapa mitos ataupun salah tanggap ya tentang tentang gout ni. Yang pertama apa dia? Yang pertama kita nak tengok iaitu untuk kita tengok yang pertama, untuk rawatan akut ni rawatan yang segeralah, iaitu pada saat terkena gout, pesakit boleh menunggu 1 hingga 2 hari sebelum mengambil rawatan ataupun menunggu sakit surut sendiri, yang sebenarnya bukan macam tu. Sekiranya pesakit bertindak dengan cepat, iaitu seawal tanda-tanda gout bermula, pengambilan ubat yang betul dapat mengawal kesakitan gout dengan cepat, iaitu seawal 1 jam. Maksudnya macam mana? Bila sakit saja, terus pergi ambil suntikan. Kalau macam saya ni, saya untuk mempercepatkan kesan dia, ambil suntikan. Jadi ambil suntikan sekali, dia insya-Allah boleh hilang rasa sakit dia begitu. Tapi kalau kita tak buang punca dia, nanti dia akan jadi balik. Yang kedua, mitos yang kedua, sewaktu serangan akut, sekiranya anda telah diberi ubat gout seperti allopurinol ataupun
febuxostat, anda boleh berhenti makan ubat tersebut. Gout hanya dirawat bila berlaku serangan. Allopurinol lah. Allopurinol ni boleh menurunkan uric acid tadi. Tetapi allopurinol pun ada kesan sampingan dia. Jadi itu sebabnya kita kena berhati-hati dan bila nak mengambil ubat. Jika anda mendapat serangan akut ketika anda sudah pun diberi ubat allopurinol, anda tidak perlu berhenti memakan ubat tersebut. Jadi makan sajalah berterusan. Cumanya saya katakan tadi, kita sebenarnya tak nak makan ni berlanjutan kerana kesan sampingan daripada ubat itu sendiri. Mitos, hanya dengan mengelak makanan yang mengandung asid urik seperti makanan laut, alkohol, uric acid boleh kurang. Fakta, uric acid berasal daripada makanan. Kandungan purin tinggi adalah makanan yang perlu dielakkan. Jadi apakah dia makanan yang tinggi kandungan purin itu, kita akan cerita lepas ini ya. Okey. Kita tengok dulu symptoms ataupun tanda-tanda yang mengidap gout ni. Apa dia? Dulu gout boleh menyebabkan kemudaratan, kecacatan, kini kemajuan dalam bidang perubatan gout boleh dirawat dan dikawal dengan lebih cekap lagi lah. Maksudnya daripada peringkat awal lagi kita tahu kita ada gout, uric acid tinggi, kena cepat-cepat makan ubat. Selain daripada makan ubat, kita perlu ambil juga pemakanan tambahan ataupun suplemen yang mana saya akan cerita selepas ini ya. Okey. Gout lazimnya menyerang ibu jari kaki. Ibu jari menjadi merah, panas, bengkak dan sangat sakit seperti yang disebutkan tadi, terutamanya apabila tersentuh, apabila kita terpijak ataupun tersepak batu ke ataupun tersepak bangku ke, meja, kerusi ke, cukup sakit. Serangan selalunya berlaku secara tiba-tiba, kerap kali pada waktu malam. Sendi yang sering teramat sakit sehingga geseran dengan selimut pun boleh sakit. Jadi biasa tiba-tiba ni biasanya berlaku apabila uric acid hasil metabolisme protein tadi. Contohnya katakanlah kita ambil daging yang banyak, ada kenduri, kita makan juga. Dan ini menyebabkan uric acid tinggi dan boleh menyebabkan serangan gout esoknya berlaku. Begitu juga kalau kita selalu mengambil bahan-bahan organ dalaman badan, organ dalaman, contohnya kita ambil paru-paru ke hati ke jantung ke ataupun spleen ke, organ dalaman ni dia tinggi kandungan purin yang boleh menyebabkan kandungan uric acid ni tinggi. Jadi kalau kita banyak sangat ambil, terutamanya kalau orang Islam ni pada masa biasa pada masa kenduri, pada masa hari raya haji, hari raya puasa, hari raya haji kan kita ada korban. Jadi makan juga daging, tak berhenti-henti makan. Itu menyebabkan tinggi dan serangan pun berlaku. Jadi banyak kita tengoknya kalau musim hari raya Aidiladha, wah memang ramai sangatlah orang terkena gout, serangan gout ni. Serangan sakit mungkin berlarutan berhari-hari atau sekurang-kurang 1 hingga 2 minggu jika tidak rawat. Sakit mungkin menyerang kembali selepas beberapa minggu atau bulan. Gout menyerang sendi lain seperti buku lali, lutut, pergelangan tangan dan jari. Okey. Itu adalah simptom dan tanda-tanda. Kandungan uric acid dalam badan, ya. Lelaki dewasa 3 hingga 7 mg, wanita dewasa gout biasa 10 mg ke atas. Jadi miligram milimol per liter ni dia bergantung kepada makmal yang kita guna. Ya, makmal yang kita, contohnya yang ini tadi kan, ni ini milimol per liter. Ya, milimol uric acid ni disebut dalam milimol per liter, tapi sini disebut dalam miligram. Jadi ini bergantung kepada makmal yang kita guna. Ada setengah nak guna milimol per liter, setengah guna miligram. Jadi terpulang. Jadi tapi yang pentingnya kita tahu apa yang kita cakap, ya. Jadi apa yang berlaku? Cuba kita tengok diagram ni ya. Apa yang berlaku ialah kalau kita tengok yang bengkak ni, inilah rupa dia, kristal uric acid.
Kristen ni dia bentuk macam jarum gitulah. Memang halus dan dia tajam dan dia inilah yang menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Bila dia banyak dia menyucuk begitu. Okey. Jadi elakkan faktor-faktor yang boleh menambahkan paras uric acid. Jadi macam mana kita nak mengurangkan uric acid tadi? Ya, macam mana cara dia? Jadi caranya ialah elakkan faktor yang boleh menambahkan paras uric acid. Jadi macam mana caranya? Iaitu menjaga berat badan. Kegemukan boleh mengganggu keupayaan badan untuk mengeluarkan uric acid yang berlebihan. Minuman keras, dia banyak kandungan. Kurangkan makanan bergoreng dan berlemak tinggi kerana ia boleh menghalangkan pembuangan uric acid. Jadi itu cukup penting lah. Jadi kena kurangkanlah mi goreng, kuitia goreng ataupun yang lain-lain lah yang bergoreng itu. Elakkan pengambilan makanan yang mengandung puri yang tinggi seperti daging, saya dah sebut, makan laut, ke kacang, semua tinggi kandungan purin dia. Jadi kalau kita tengok cara metabolism tadi, daripada purin tadi dia akan pecah-pecah jadi uric acid. Bukan uric acid saja, dia akan pecah lagi hasil metabolism selanjutnya akan jadi apa? Akan jadi urea, kreatinin. Itu sebab mereka yang rosak buah pinggang ni dia tak boleh nak metabolize ataupun tak boleh nak excrete ataupun nak keluarkan daripada badan dia tu uric acid, tak boleh nak keluarkan kreatinin, tak boleh nak keluarkan urea. Jadi orang rosak buah pinggang kita dapati semua nilai-nilai tersebut akan naik dengan tinggi sekali. Okey ya. Okey, jadi apakah makanan-makanan yang boleh menyebabkan tinggi kandungan uric acid dan boleh menyebabkan serangan gout ini? Elakkan makanan dan kurangkan organ dalaman seperti saya dah sebut ya, seperti hati, paru-paru, ginjal, otak, ikan bilis, ikan kembung, sardin, daging cincang, ekstrak daging, ragi seperti mamit dan tiup rebusan daging, makanan bercengkeram seperti kedang, ketam, udang dan juga kerang. Ekstrak daging iaitu alkohol, arak, ikan bilis, telur ikan, organ dalaman, sardin dan makrel dalam tin. Semua itu adalah tinggi kandungan purin dan akhirnya apabila kita makan akan tinggi kandungan uric acid dan boleh potensi untuk menyebabkan gout. Makanan yang lain, cuba kita tengok ni lah makanan yang lain. Ada lagi kepah, angsa, telur ikan, angsa ataupun itik pun macam tu juga. Jadi gout ni boleh diwarisi ataupun tidak. Gout boleh diwarisi tetapi faktor persekitaran juga memainkan peranan. Gout adalah penyakit yang boleh dirawat, ianya boleh dikawal. Adalah penting untuk mengamalkan cara hidup sihat. Kerana apabila kita amalkan cara hidup sihat, kita tidak terlalu banyak buangan purin tadi. Ya, jadi itu penting sekali kita jaga makan. Okey. Selamat datang kepada rakan-rakan yang lain. Faktor risiko apa dia? Jantina. Jantina ni maksudnya ialah yang lebih kerap terkena gout ini orang lelaki. Dia pilih orang lelaki, bukan perempuan. Yang ianya berkaitan dengan cara makan lah. Makan. Orang lelaki ni makan dia lain sikit lah. Banding orang perempuan. Orang perempuan makan dia jimat sikit saja. Dia makan. Itu sebab dia boleh jaga badan dia, tak gemuk. Jadi orang lelaki ni dia makan, dia pulun habis. Pulun betul-betul makan, terutamanya daging, diabok ke, yang goreng-goreng, yang lemak-lemak tu. Jadi kalau isteri tak masak macam tu, dia marah pula. Jadi isteri terpaksa ikut dia. Dan tetapi yang menjadi mangsanya dia sendiri. Kalau dia sakit, dialah yang merasai dan isterinya bantu sajalah. Kenapa? Kerana tak dengar cakap. Itu jantina, gaya hidup sedentary. Jadi kalau dia apabila dia kurangkan
gaya hidup yang aktif, tak buat exercise, bangun tidur lewat, bangun lewat, tak buat exercise. Lepas tu satu lagi yang menjadi yang selalu berlaku pada mereka-mereka yang terlibat dengan perniagaan, kalau bukan MCO lah, keluar malam, buat presentation, balik lewat, jadi pergi lapar kan, balik pukul 11, pukul 12 baru nak makan, singgah kedai mamak ke kedai mana baru makan malam. Jadi sebenarnya ini satu tabiat yang tak baik lah. Jadi kalau boleh kita settlekan makan malam ni sebelum maghrib lagi, maknanya sebelum pukul 7 dah settle dah makan malam. Jadi kalau dah malam sangat, kita tak makan semalam, kadang minum air mineral saja atau makan buah saja kalau lapar sangat. Jadi biar ada rutin macam ni. Mengapa kalau saya tekan sangat rutin begitu? Kerana apa? Kerana badan kita ni dia ada set masa tertentu untuk metabolisme dalam badan. Jadi kita kena settlekan makan malam ni sebelum pukul 7 lagi. Mana pukul 7 tu dah settle dah makan malam. Kerana apa? Kerana badan kita dia perlu nak metabolize kan bermula daripada pukul 11 malam. Jadi sebelum kerja-kerja pembuangan detox oleh hati dia nak masa free from food daripada selama 4 jam. Jadi kalau kita berhenti makan pukul 7, pukul 7, 8, 9, 10, 11 just nice pukul 11 dia hati dah mula buat kerja untuk detox. Jadi kalau kita 10 makan, jadi makan tu penuh, masih penuh lagi dalam usus dan baru nak pergi kepada hati dan sebagainya, dia tak boleh nak buat kerja. Itu sebabnya kita pada masa muda ni dia tak ada rasa apa-apa. FBOs pada masa muda ni dia Allah jadikan kita kejadian kita sebaik-baik kejadian. Lasak tau. Jadi walaupun kita makan banyak, nampak tak ada apa-apa lah. Walaupun makan kecil manis ada, uric acid tak tinggi, gout tak kena lagi pada masa muda. Tapi bila tiba sampai masa 50 lebih, mulalah sakit. Orang lain sihat lagi. Saya Alhamdulillah 60 lebih dah. Alhamdulillah masih sihat lagi. Kenapa? Kerana saya jaga makan, saya tidur awal dan saya tak makan lewat malam. Saya makan waktu sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib dah makan, pukul 11 dah tidur. Dah kita bangun awal. Jadi itu sesuai dengan metabolisme, sesuai dengan fisiologi badan kita. Badan kita tak macam tu. Contohnya macam kita beli kereta lah. Kita beli Wellfire ke, ataupun beli Merc ke, ataupun beli kereta apa-apa lah. Jadi kita nak jaga dia tu, kita tengok manual dia. Manual berbeza. Porsche lain, Ferrari lain, manual dia. Merc lain, BM lain, manual. Jadi kita kena ikut, nak kendalikan kereta ni kita ikut manual. Sama juga dengan kita. Allah menjadikan kita ni, jadi macam mana Allah nak kita ikut manual yang telah ditetapkan. Jadi manual yang ditetapkan macam tu. Jadi kalau kita nak kekal sihat, kena jaga. Gaya hidup ni cukup penting. Dan kita menjadi mangsa penyakit ni sebab gaya hidup kita yang tidak sihat. Kita penat kita penat pergi buat presentation malam. Sekarang ni malam dah boleh jalan. MCO dah tak ada. Jadi pergi lewat malam baru balik. Tak makan was-was. Tengah hari makan breakfast je, lunch tak makan. Jadi bila lunch tak makan, dinner pun tak makan. Lagi buat presentation, pukul 11 baru habis, 11.30 baru habis, baru rasa lapar, nak makan. Jadi itu sudah terlalu lewat makan. Jadi kita kena atur masa kita. Jadi gaya hidup ni cukup penting sekali. Kemudian obesiti ni kegemukan. Jadi bagi mereka-mereka yang rasa badan mereka gemuk, jadi kena ambil tindakan lah. Buatlah clean line tu. Tak cukup dengan sekali, buat 2 kali. Tak cukup 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sehingga kita capai berat badan yang ideal. BMI 25. Paling tinggi 25. Kalau tak 23.
Jadi jangan ada obesiti, kerana obesiti ini adalah ibu segala penyakit. Bermula dengan obesiti. Daripada obesiti kena kecil manis, obesiti kena kolesterol tinggi, obesiti kena darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Jadi indikator yang paling senang sekali nak tahu seseorang itu sihat dan tidak, kita tengok badan dia, gemuk ke tidak. Kalau gemuk tu inilah akan berlakulah macam-macam penyakit. Dan paling menyedihkan apabila seseorang gemuk, bila masuk ke klinik hospital, bila nak masuk, nak cari vein dia ni, nak masuk ubat dalam keadaan emergency, memang cukup susah. Jadi kita kena ubah gaya hidup dan elakkan dari penyakit dan apa jenis penyakit dan juga jenis ubat yang dia makan. Genetik ini adalah faktor-faktor yang kita dapat ataupun kita warisi daripada orang tua kita. Tetapi kalau kita tukar gaya hidup, walaupun orang tua kita ada kecil manis dan sebagainya, tetapi kita masih lagi berupaya untuk mengelakkan faktor-faktor yang kita kata faktor genetik tadi. Dan umur ni tak boleh nak buat apa dah. Umur bertambah, tetapi ada saja orang yang umur lanjut tetapi dia sihat, dia tak ada sakit apa-apa. Kenapa? Kerana dia pandai menjaga makan dan juga pandai dia menjaga kesihatan dia. Jadi itulah, jadi kita nak kita berjaya ataupun kita kekal sihat walaupun umur semakin hari semakin tinggi, ya. Okey. Pencegahan, macam mana kita nak cegahnya berlaku? Ubah cara hidup anda untuk masih parah uric acid yang normal, yang kurang pada 400. Amalkan cara hidup sihat untuk mengelak daripada penyakit-penyakit yang berbagai tengah. Apabila mengambil ubat Perinol, allopurinol ni adalah ubat yang boleh menurunkan uric acid tadi, allopurinol. Jangan mengubah atau menghentikan dos gout, minum banyak air. Ini satu lagi kekurangan kita lah. Jadi kalau ABO ni biasa, kalau tak ambil air biasa pun, ambil AVG pun boleh juga. Tapi yang penting sekali, air ni 2 liter sehari, average. Sebenarnya air ni bergantung pada berat badan kita. Tapi kalau kita boleh kekalkan ambil air 2 liter ini, sudah mencukupi. Jadi kita mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada founder Forever, Dr. Rex Mendiang, the late Rexmond, kerana telah mencipta ataupun kerana telah menghasilkan produk-produk yang berasaskan aloe vera dan juga produk-produk yang berasaskan madu. Ini cukup penting sekali untuk kita kekal sihat tadi kan. Untuk kekal sihat ni kita dah sebut dah. Ini adalah satu orang panggil legenda kita kata the late Rexmond ni legenda kerana dia telah mencipta sesuatu set yang boleh menyebabkan kita kekal sihat. Kalau macam saya boleh kata sebahagian besar daripada pesakit saya memang menggunakan produk-produk Forever ini. Ya. Pengeluar dan pengedar produk kesihatan dan lidah buaya terbesar di dunia. Ini adalah ya. Ini banyaklah kalau tengok. Jadi saya nak tunjukkan betapa pentingnya kita nak kekal sihat dalam badan ni untuk detox. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok saya punya slide dan sebagainya, memang detox ini sebenarnya perkara yang pertama kita buat untuk seseorang itu kekal sihat. Jadi kita kena ingat approach kalau kita ada gout ataupun suami kita kena gout atau siapalah kena gout, kita tak terus ambil ubat yang tahan sakit saja, tetapi yang pertama sekali kita terpaksa detox. Kerana mengapa kita penting detox dalam gout, dalam orang bila kena gout ni? Sebab inilah sebab yang saya tunjukkan slide ini tadi kan. Tengok ni. 30%-nya adalah pengeluarannya adalah melalui usus. 70% melalui buah pinggang. Jadi ada bahagian-bahagian dia. Jadi kalau kita tidak
menggunakan daripada detox pada usus, dia tidak berhasil lah untuk mengeluarkan toksin daripada badan. Ya. Okey. Ini yang penting sekali lah. Kita tengok. Okey. Dan semua orang tahu bahawa ianya lebih pada 160 negara kita akan memperolehi benda ni. Dan yang pentingnya sebenarnya ialah saya suka sangat nak berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi orang panggil kumpulan yang bagi advice ataupun bagi dia panggil scientific advisor board ni adalah semua mereka-mereka yang berkaliber, semua yang berkaliber untuk sebelum mereka mengeluarkan produk, dia telah dikaji secara terperinci oleh ni scientific advisor board ini. Dan dia ni produknya tentunya produk halal. Okey. Jadi perkara yang pertama sekali adalah untuk ini adalah yang pertama tadi saya dah sebut dah, yang biasa sangat dah, aloe vera gel. Dan yang kedua adalah penggunaan RTC. Iaitu kalau mereka yang belum biasa lah RTC ni, apa pentingnya RTC ni? RTC ni boleh dikatakan kita gunakan oleh sebahagian besar daripada penyakit, iaitu kerana apa? Dia merupakan kombinasi antara omega 3 dan omega 9. Omega 3 ni daripada minyak ikan dan omega 9 daripada minyak zaitun. Jadi asid lemak omega 3 berfungsi dalam melancar aliran darah, mencair lemak dan menghalang kolesterol. Ia juga detoks salur darah anda. Omega 3 sangat membantu dalam meredakan keradangan sendi yang berlaku pada pesakit gout. Ini cukup penting sekali omega 3. Dia meredakan keradangan sendi yang sakit apa semua tu. Jadi bukan RTC ini bukan saja untuk kolesterol, tetapi dia penting juga untuk gout. Jadi perlu ambil. Istimewanya Forever RTC ini kerana ada dua minyak dan kapsul. Forever Scientific ada soft gel, kapsul gel lembut yang mengandung campuran minyak ikan dan juga minyak zaitun. Okey. Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh guna? Kita kena ingat bahawa ini kita ingat triangle ni, healthy triangle. Jadi yang atas sekali tu adalah untuk detox guna aloe vera gel. Yang tengah-tengah tu adalah RTC, iaitu untuk meningkatkan pengaliran darah dan mengurangkan keradangan. Di situ guna RTC dan juga kita menggunakan nektar, ekstrak cranberry, prontocyanidin mempercepatkan perkembangan asid urik dalam badan. Ini penting sekali ambil nektar juga. Dan juga kita ambil royal jelly. Kerana apa? Kerana royal jelly ni tinggi dengan vitamin B5 membantu mengurangkan pengumpulan uric acid ataupun asid urik pada sendi. Ini cukup penting. Jadi kalau kita nak recap, nektar, aloe RTC dan juga royal jelly. Okey, kita tengok beberapa testimoni daripada biasa. Nak bisa tengok tak orang ni? Ini rasanya dia ni asal Kuantan sekarang ni. Cikgu Shah. Okey. Berkesan mengatasi masalah gout yang dia pada selama 2 tahun. Berkesan bergantung kepada kadar antibody masing-masing. Cara pengambilan aloe vera gel 120 ml sehari. Saya guna 200 ml sehari. Nektar 120 ml sehari. RTC 2 hingga 4 biji sehari. Royal jelly 2 hingga 4 biji sehari. Ya. Okey. Kalau ada kencing manis, glukos tinggi, tak disyorkan minum nektar atau peach, hanya aloe gel saja yang boleh. Jadi kena ambil banyak sikit. Dan ambil banyak 200 ml, bukan lagi 120. Minum air kosong minimum 2.5 liter bergantung kepada saiz badan. Tak termasuk teh dan sup.
pantang makan seperti ketam, sup ketam, soto, udang, seafood dan kekacang. Produk LUKKM, kosher rating, bla bla. Okay. Ini soalan lagi Ustaz kita, Ustaz Din. Ustaz Din, alhamdulillah sejak saya amalkan makanan sunnah, kesihatan semakin baik dan gout pun semakin sembuh. Bermula dengan set K9. Itu saya dah sebutkan tadi ya. Testimoni gout. Jadi itu adalah daripada tahniah kepada Ustaz Din ya. Ustaz Din, saya ingat dulu tu memang dia selalu sangat tak boleh datang sebab apa ni masalah gout. Kalau datang-datang pun kadang sakit sana, sakit sini. Jadi itulah hebatnya. Jadi ini adalah ubat-ubat ini, apa kelebihan dia kalau nak banding dengan penggunaan yang macam saya dalam slide awal, allopurinol. Allopurinol ni dia boleh menurunkan uric acid, tetapi yang masalahnya allopurinol ni dia ada masalah side effect ataupun kesan sampingan dia, boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang pula. Jadi tak digalakkan untuk terus mengguna. Jadi tapi ini adalah dia satu, dia tak ada side effect dan dia boleh guna dalam jangka masa yang panjang. Dan yang ketiganya ialah dia tak ada kesan sampingan dan boleh diguna dengan sebarang ubat yang lain. Itu pentingnya. Itu adalah testimoni daripada Ustaz Din daripada Terengganu. Okay. Jadi itu sahaja yang saya kongsikan pada malam ini. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi kerjasama, telah mendengar, sudi mendengar. Kita tengok beberapa soalan sebelum saya serahkan kepada MC. Yang pertama sekali ialah daripada siapa ni? Daripada Nizam. Nizam tanya, aloe vera ni nak minum selepas makan atau sebelum makan? Sebelum makan lah, kecuali orang tu sakit gout, sakit gastrik, dia makan selepas makan. Kalau tak, sebelum makan. Azlina nak tanya, kalau bengkak di buku lali dan atas kaki, adakah itu gout? Bila buat pijat rasa sakit. Bengkak ni tadilah yang penting sekali kalau nak tahu gout, yang mengesahkan gout ataupun bukan gout ni ialah dengan melihat kandungan uric acid dia. Kalau uric acid ni lebih pada 400 minimum lah, itu memang kena gout. Jadi itu satu kalau nak tengok. Tapi daripada bengkak tu kita dah boleh tahu dah. Yang pertama sekali kita tengok apa tanda-tanda gout. Yang pertama tempat bengkak tu dia warna merah bersinar, tu satu. Yang keduanya kalau kita pegang dia memang sakit dan kita letak bahagian belakang tangan kita letak kat situ dan kita akan rasa dia ni lebih panas daripada bahagian-bahagian badan yang lain. Itu adalah tanda-tanda keradangan ataupun inflammation. Ini daripada Aini dah jawab tadilah. Kalau tak ada gastrik ambil sebelum makan. Kalau ada gastrik, okey, betul. Daripada Long Nazri, Long Hussein, tofai boleh dibuang ke rawat? Tofai ni adalah yang bengkak adalah, yang bengkak dipanggil gout kan, bengkak itu dipanggil tofai. Jadi sebenarnya tak perlu buang. Kalau buang pun dia akan jadi balik, jadi tak perlu buang. Okey daripada apa ni? Kalau nak daripada Zarina, kalau just consume AVG dan tak ambil nektar, okey, boleh juga. Tapi dia nektar ni dia ada satu lagi properties dia yang lebih yang tak ada di dalam aloe vera gel ni, ialah kerana dia tu mengurangkan
kesan pada uric acid itu sendiri. Okey. Ini daripada Aini Masita. Kalau ada masalah buah pinggang yang dialisis dan ada masalah air dalam badan, apa yang perlu diambil? Okey, kalau dialisis, kalau masalah buah pinggang dan mana dia buat dialisis kan? Okey, kalau dia dah buat dialisis, kalau ada masalah air yang banyak dalam badan, kita kena keluarkan air dalam badan. Jadi cara yang paling cepat adalah kena ambil suntikan furosemide ataupun Lasik. Kalau macam saya ni, saya selalu guna setiap hari, injek juga setiap hari sama seminggu ataupun 5 hari, dan air tu boleh keluar. Ataupun kalau tak banyak sangat, kita boleh makan dia ubat tu, ubat furosemide tu, untuk menurun ataupun untuk mengeluarkan air pada badan. Dia keluar daripada mana? Keluar daripada masa kencing. Sebab yang kecil tu dia akan keluar. Okey. Lagi doktor kepala kebas. Kalau kebas-kebas ni saraf lah. Saraf ni macam biasa lah. Ambil aloe vera gel, RTC, propolis, bipolen. Freedom. Freedom ni memang boleh lah. Bagus lah ambil freedom. Tapi sama ada ke tidak lah. Kalau daripada Brunei, lalu pergi Singapura, boleh lah macam tu. Okey Okey, jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak respon. Saya serah kembali kepada pada MC. Silakan Shalin. Okey. Wow. Terima kasih ya Profesor. So, adakah anda semua dapat belajar sesuatu daripada Profesor hari ini? Kalau anda dapat banyak info, boleh tekan 8 dalam chat room. Ada satu soalan daripada Liana. Nak boleh respon? Dia tanya apa? Dia tanya, adakah gout ni boleh hilang completely, maknanya boleh sembuh sepenuhnya ataupun setakat bertahan? Agak-agaknya boleh hilang sepenuh ke atau boleh bertahan? Boleh jawab tak sebelum saya jawab? Boleh tak? Satu, kalau dia boleh hilang sepenuhnya, siapa boleh hilang? Cakap satu, tulis satu. Dua, setakat boleh bertahan dia. Tengok, majoritinya satu, maksudnya memang boleh hilang. Kita kena ingat macam ni, sebagai Muslim, panduan saya, dulu saya macam tu juga rasa, sebab standard amalan doktor-doktor perubatan kat hospital. Jadi sakit ni tak boleh ubat, sakit ni tak ada rawatan, semuanya tak boleh baik. Jadi apabila saya mengkaji lagi dan saya jumpa hadis daripada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan apa tahu? Rasulullah mengatakan Allah tidak menurunkan sebarang penyakit, melainkan Allah juga menurunkan ubat dia. Daripada situ saya fahamlah saya bahawa setiap penyakit ni ada ubat dia. Bukan setakat bertahan. Ada ubat dia. Maksud dia ialah boleh sembuh sepenuhnya. Termasuklah gout. Dulu saya mengajar. Masa mengajar di di universiti. Saya mengajar kata apabila kena kencing manis akan ada mengidap kencing manis ni sepanjang hayat. Tak ada ubat, tak boleh sembuh kencing manis. Setakat boleh bertahan saja. Sama juga dengan penyakit buah pinggang contoh. Dulu kita kata, kalau dah kena buah pinggang ni, tak ada harapan nak pulih. Kena buat dialisis saja. Tetapi rupanya bukan macam tu. Jadi kita kembali kepada apa yang kita kena buat. Kita kena tukar gaya hidup tadi. Dan kita kena tukar gaya hidup. Dan kita kena percaya. Apa dia tahu? Kita kena percaya ialah pencegahan itu lebih baik. Jadi maksudnya macam mana? Jangan tunggu kita sakit baru kita nak ambil aloe vera gel. Dan jangan tunggu kita sakit baru nak ambil RTC. Dan jangan tunggu sakit baru nak ambil nektar ataupun yang lain-lain. Yang menjadi masalah pada hari ini, kebanyakan orang, termasuklah FBO yang di Afrika sanalah, bukan di Malaysia. FBO di Afrika sana, yang menjadi masalahnya, mereka ni bila sakit baru nak cari ubat. Bila sakit, kalau saya kena gout ni, apa nak makan? Atau kena kencing manis, ataupun dah rosak buah pinggang,
Baru tanya apa nak makan. Jadi yang pentingnya sekali ialah sebelum kita kena apa-apa tu kita makan. Rutin. Kita ambil contoh siapa yang terbaik contoh tu? Sifu sendiri. Contoh Sifu dan Simu, tengok dia sihat kan. Simu sihat. Dan saya biasa saya makan, saya duduk meja Simu makan, Masya Allah. Makan dia memang jaga. Tu sebab kita tengok tubuh dia tip-top. Tip-top tau. Dengan bentuk badan yang comel dan juga dengan sihat tanpa penyakit. Itulah jadi orang yang di hadapan kita ni akan menjadi cermin bagi kita dan sepatutnya menjadi cermin kita. Cuba kita tengok. Dan cuba tanyalah sekali-sekala apa amalan Datin macam mana boleh sihat. Ataupun tengok Selin lah, Selin. Adik saya Selin ni, Aliza ni, cuba tanya dia. Apa dia amalan dia? Pagi-pagi dia pergi jogging, buat exercise, ambil aloe vera gel. Boleh tanya dia berapa aloe vera gel dia, berapa banyak sehari. Arctic sea, bee pollen, macam-macam lagi. Saya pun kalah dengan dia. Tu sebabnya dia badan dia sihat. Dia pergi gym tau, boleh tengok TikTok dia pergi gym. Jadi itu adalah amalan-amalan orang yang di sekeliling kita ni sepatutnya menjadi contoh pada kita, ya. Okey. Saya rasa itu sajalah yang saya nak komen pada hari ini. Okey, Selin. Shalin. Okey. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor atas tips-tips yang Profesor sharekan hari ini, ya. So, sebagai kesimpulannya, mencegah lebih baik daripada mengubati. So, jangan tunggu dah sakit baru nak cari ubat, ya. Kalau boleh, kita amalkan gaya kehidupan yang sihat, dan dari segi penjagaan makanan pun kita jangan suka-suka makan makanan yang kita nak makan saja, tapi kena tengok juga sama ada makanan itu sihat ke tak untuk dimakan, ya. Dan satu lagi ialah kalau boleh makan dinner sebelum pukul 8. Itu yang paling baguslah gaya hidup kita, ya. Okey. So terima kasih. So kita bagi satu 9333 dalam chat room untuk terima kasih kepada Profesor, Kalau boleh tambahkan dengan love. So, Profesor memang sanggup mengambil masa beliau untuk bagi kita ilmu yang sangat-sangat berharga hari ini, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Profesor. So, jom kita buka kamera semua. Kita ambil satu gambar group foto. Kalau boleh dengan foto produk sekali. Wow. Okey. Gambar. Profesor ambil Saya ambil gambar. Okey. Siapa ambil juga? Boleh minta PA ambil. Ambil. PA. Dia ada Okey. tak? Dia ada tak? 1, 2, 3. Next page. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi last page. Okay, siap. Thank you. Thank you, Prof. Okay. Thank you semua. Bye.